Assalamualaikum dan salam sorakku sayang. Bersama saya Zauniza untuk Berita TVS dan ini tajuk utama untuk hari ini. Jambatan Batang Paloh bukan janji palsu. Tiada lagi bulan madu untuk Kementerian Utiliti. Terus tingkat pendapatan hasil tani. Projek Jambatan Batang Paloh ternyata bukan janji kosong. Ia terbukti apabila projek itu dilancarkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Daro hari ini. Jadi ada spesial gitu. Selalunya apabila saya dijemput untuk melancarkan projek, saya mengumum projek belum ada start. Tapi hari itu saya melancar projek belum ada start. Sudah berpola. Mana bukan ada janji kosong. Ada kita orang datang molah. Bila anak molah. Tapi alhamdulillah itu saya datang sudah berpail dah. Jadi saya nakal ke atas tadi padu sudah berpola pia dah. Ya tu memberikan lambang sidak JKA kerja kuat. Belum lancar dah pola. Pembinaan jambatan sepanjang 1.7 km itu akan menggantikan perkhidmatan feri ke Pulau Burit yang menelan kos RM299 juta. Kata Abang Johari, walaupun projek infrastruktur jambatan itu menelan belanja yang besar, namun ia dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Saya cari gerak ni nak teruskan usaha tu. Yang penting ialah dana. Kena tu semua buat duit. Tapi Allah Ta'ala beri saya jalan baru, modal baru. Kena ni mendapatkan rezeki Sarawak. Alhamdulillah kita ada cara baru, maka tuklah dapat kita mula jalan dan juga jabatan. Walaupun harganya tinggi. Kena tu adalah satu pelaburan yang kita beri kepada rakyat bawah bandar. Jadi tuan-tuan, tuklah nikmatnya apabila kita bersatu. Kita di Sarawak tu, seada orang lain dapat kata denan, seada orang lain dapat jaga kita pun, melainkan kita pun yang dapat jaga kita. Di Sarawak tu, GPS ubah nasib orang Sarawak. Accessibility itu katanya memainkan peranan besar dalam Pulau Burit dan Tanjung Manis sebagai hub pengeluaran makanan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Jambatan Batang Paloh di Pulau Burit pada Sabtu. Keboleh capaian jaringan perhubungan mampu beri impak positif kepada pembangunan luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jebut Masing berkata, pembinaan jalan raya dan jambatan akan menjadi pembangkit kepada pelbagai pembangunan infrastruktur selain membantu pengembangan sosioekonomi rakyat. Dan jalan itu guys minat bila ada ujian berjalan kan buka tanah tidak depan saatnya. Taman tanah dia tu antara Penbono Highway atau Coastal Road tu jalan itu laut tu. Ada utai dia, nak ada utai tapi tanah kita main. Nanti second track road tu gagal kita tembok kita jalan setengah antara putih tu gagal kita. Jadi bala kita yang bumi putra, bala siapa-siapa mesti tanah dia boleh memanfaatkannya. Tak ada perintah agak jalannya. Nanti kita nak perintah gaduh ke jalannya nak dia boleh. So, yang amat berhormat Dr. Banjoa, thank you very much for giving us the opportunity to create accessibility to rural areas. Without your assistance, and you are very understanding, you understand the need for us to create accessibility. And I thank you very much for allowing me giving me the opportunity to be a minister in charge of creating accessibility to the rural area. Without that accessibility, we will never be able to make it. But it depends each one of us. Are we willing to work hard and cultivate asset that we have? Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata, komuniti setempat harus bertindak bijak dalam memanfaatkan tanah milik mereka. Ia bagi menjana pendapatan menerusi sektor ekonomi yang wujud susulan penambahbaikan infrastruktur serta jambatan perhubung terutama di kawasan pesisir pantai.
Inilah rutin harian penduduk di kawasan sekitar di mana mereka menggunakan feri sebagai pengangkutan yang menghubungkan Tanjung Manis dan Pulau Bruit. Dengan siapnya jambatan Batang Paloh dalam masa 4 tahun akan datang, ia akan memberi manfaat kepada penduduk di sini. Bukan sahaja dari aspek pengangkutan, bahkan dapat meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Salasia Safian bersama Joe Kramer, Muhammad Gusti Norambia untuk TVS. Sementara itu, bagi Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, pembinaan Jabatan Batang Paloh ini merupakan salah satu pelan jangka panjang dalam pembangunan Tanjung Manis. Jadi alhamdulillah pada hari ini merupakan satu usaha dan komitmen kerajaan negeri untuk memastikan kita di luar bandar ini juga mempunyai ataupun ditingkatkan lagi usaha untuk meningkatkan sosioekonomi rakyat supaya produk-produk yang kita keluarkan dari kawasan luar bandar ini seperti ikan, sayur, buah-buahan dan sebagainya dapat dipasarkan ke bandar dan ke luar negara. Jadi disebabkan apabila kita sudah ada jalan berbanding dengan apa yang kita ada sekarang, kita menggunakan feri, kita tahulah apabila menggunakan feri kita ada masa menunggu yang lama, terutama sekali di waktu puncak. Apabila jadi waktu puncak, jadi ramai yang menunggu sampai sejam, 2 jam dan mungkin 3 jam pada waktu puncak, pada waktu perayaan. Jadi apabila jambatan sudah siap dibina, jadi tidak ada lagi lah kata orang cerita-cerita yang menunggu feri. Pertama sekali, sebelum ini penduduk kawasan Pulau Bruit ini menggunakan feri lah. Sebelum feri itu mereka menggunakan kapal ataupun bot sendiri untuk pergi ke bandar-bandar seperti Serikei, Sibu. Dengan adanya pembinaan Jambatan Paloh ini boleh memberi kemudahan untuk penduduk pergi ke bandar ataupun menghantar pesakit-pesakit pergi ke hospital dan memudahkan pergerakan untuk melawat keluarga, kebun kerja dan sebagainya. Kementerian Utiliti kini dalam proses pelaksanaan catch-up plan bagi memastikan setiap projek bekalan air yang dirancang dapat disiapkan dalam kadar segera. Menterinya Datuk Seri Dr. Steven Roni Utom berkata, banyak projek tertangguh sebelum ini disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan COVID-19. Tegasnya lagi, kini tiada lagi alasan untuk tidak menggerakkan projek yang telah dirancang. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM4 bilion dalam memastikan masalah bekalan air dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat. Kementeriannya mempunyai pelan induk untuk membekalkan air ke kawasan selatan, tengah dan utara Sarawak yang dibentangkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sebelum ini. Kerajaan Negeri Sarawak terus komited memperkasakan gaya hidup aktif dan dinamik di kawasan luar bandar. Bagi mencapai misi itu, beberapa peruntukan telah disediakan termasuk dana berjumlah RM988,680 untuk membina stadium mini di Kampung Seberang Sarikeh. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, stadium itu akan jadi pelengkap prasarana kompleks integrasi sukan yang sedia ada sejak diwujudkan pada 2017. Pembangunan itu dirancang bagi memberi akses kepada pelbagai aktiviti riadah secara individu atau berkumpulan serta melaksanakan program kemasyarakatan. Itulah, tapi kita tidak dapat menyaingi prasarana yang ada di Kuching. Tetapi
memadailah apa yang kita sediakan, memadailah ia secara boleh dianggapkan secara moden kalau kita lihat dari segi reka bentuknya, kalau kita lihat dari segi material yang kita guna dan juga dari segi reka bentuk dan desainnya lah. Jadi boleh dianggapkan sebagai moden untuk kawasan kita ini. Jadi yang penting ialah ia boleh digunakan mengikut matlamatnya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Kuala Rajang, memberitahu perancangan untuk membangun dan menaik taraf kompleks tersebut telah dimulakan sejak 8 tahun lalu. Dalam jangka panjang, penduduk setempat akan berupaya memanfaatkan fasiliti tersebut untuk menghidupkan aktiviti sosioekonomi dan industri pelancongan di Sarike. Pasar malam dan juga pasar minggu dan sebagainya di tempat ini juga supaya dapat digunakan, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di sini. Seperti Persatuan Gudi kita. Mereka boleh menggunakan untuk bermain gudi yang mana very aktif sampai pergi ke Semenanjung Malaysia dan sebagainya, terlibat dalam pesta gudi antarabangsa. Jadi memang banyaklah kawasan di Sarike ini, terutama sekali di seberang ini yang harus kita bangunkan supaya keselesaan rakyat untuk terlibat di dalam sosial. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis serah tapak projek daripada Majlis Daerah Sarike kepada pihak kontraktor Lito Midas Sendirian Berhad. Sementara itu, penduduk kampung seberang menyifatkan pembangunan yang dilaksanakan kerajaan itu selari dengan perubahan landscape sosial di daerah Sarike. Golongan belia khasnya telah mewujudkan kepelbagaian sumber ekonomi dan menjana idea baru kepada kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar mengikut perkembangan semasa. Menyaran ataupun menyokong cadangan-cadangan dari majlis daerah maupun pejabat daerah untuk membina prasarana di kampung seberang ini demi menaik taraf kawasan ini juga. Jadi kita lihat baru-baru ini kita telah pun diperuntukkan dengan padang serbaguna dan padang ini akan dinaik taraf lagi untuk banyak lagi fasiliti yang akan diguna untuk kemudahan belia-belia dan orang-orang di kawasan ini. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan satu pusat sosial yang lebih praktikal untuk sebarang aktiviti melibatkan pembangunan komuniti dari kawasan perkampungan dan pusat bandar. Penyalaan tapak untuk grandstand ataupun open stage Padang Bajijaya merupakan satu mercu tanda lagi untuk kita bahagian Sarike ataupun khususnya penduduk kampung di kampung seberang ini. Jadi kita ada kepelbagaian padang kita nanti, di mana kita ada kemudahan seperti untuk sepak takraw, petong dan seperti futsal yang sudah sedia ada, dan penambahan baik akan dibuat bagi menghidupkan suasana kampung ataupun padang kita sini. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Hari ini Sarawak merekodkan kes positif baru menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 688 kes. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kes ke-688 itu melibatkan seorang lelaki dari daerah Miri. Warga negara tempatan berusia 55 tahun baru pulang dari luar negara yang bekerja di Amsterdam, Belanda. Berdasarkan sejarah perjalanan, kes telah menaiki pesawat pada 14 Ogos dari Amsterdam dan transit di Doha, Qatar sebelum meneruskan penerbangan ke Kuala Lumpur melalui lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA dan tiba di Malaysia pada 15 Ogos. Sebelum pulang ke Malaysia, kes telah memaklumkan bahawa beliau telah menjalani kuarantin dan saringan swab
RT-PCR di Amsterdam dan hasil ujian adalah negatif. Bagaimanapun, semasa menjalani kuarantin di Miri, Sarawak, kes didapati positif ujian swab RT-PCR saringan pertama pada 18 Ogos. Setakat ini, pengesanan kontak rapat masih dijalankan dan ia dikategorikan sebagai kes import. Pandemik COVID-19 bukan halangan buat rakyat, terutamanya masyarakat kampung, dalam meningkatkan pendapatan melalui perniagaan hasil tani. Untuk itu, program jangkauan perluasan komuniti CEOP turut diperkasakan di Miri. Menurut Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK Sarawak, Rosi Yunus, saat kritikal ini adalah signifikan bagi rakyat untuk terus memajukan sektor pertanian selain menambah baik pendapatan isi rumah menerusi keusahawanan. Jadi tidak ada ruginya kita bertanam. Memang ada rugi. Tapi kalau kita bertanam, duduk dalam rumahnya, rugilah, dah berjual. Macam fertigasi, Nana Hafiz, masing-masing buka iklan, jual cili hijau, cili masak, yang sudah masak, bukan main lagi berjual. Sudah start berjual sudah cili hasil fertigasi. Dari inilah kita lihat pertanian sebenarnya adalah satu perniagaan. Merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu, beliau memberitahu penglibatan masyarakat dalam perniagaan sangat penting. Jelasnya, bidang keusahawanan kini dilihat sebagai jalan keluar kepada isu keuangan jangka panjang. Sebenarnya jangan COVID ni ada juga kebaikannya si COVID ni. Ada kebaikannya sebab bila COVID banyak dia yang berniaga online. Banyak yang berniaga online. Jadi itulah orang kata COVID, di sebalik COVID ada hikmah di sebalik COVID. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar usaha kerajaan sedikit sebanyak dapat melahirkan lebih ramai usahawan pertanian, terutamanya dari golongan wanita. Sementara itu, penduduk kampung Pejuang Kelulit siap siaga sahut seruan kerajaan melalui program yang dianjurkan. Bagi pengusaha kuih muih Dayang Laila Awang Taib, ia merupakan perkara baru baginya yang mahu mendalami ilmu keusahawanan berlandaskan pertanian melalui kursus-kursus anjuran jabatan tersebut. Itu adalah baru bagi kami. Pertama kali kami ikut kursus untuk menambahkan pendapatan kami sebagai ahli berniaga hari-hari di Tamu, Borneo. Dan kami minta Sidang Jabatan Pertanian akan menganjurkan lagi kursus yang lebih meningkatkan potensi pendapatan harian untuk seluruh rumah lah yang. Sekian itu saja laporan untuk hari ini. Teruskan bersama kami. Saya Zuniza. Salam Sorakku Sayang.